Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, so Alhamdulillah malam ni, so saya diberi kesempatan untuk nak live dengan anda semua ni. So anda semua dah ready ke dah ready ni? Okay, so saya nak tengok juga sekejap So saya nak tahu juga anda semua ni sekarang dah ready ke dah ready? Sebab saya nak share, saya nak kongsi dengan anda semua malam ni satu topik yang agak menarik sebab ramai orang dia selalu tanya saya benda ni. Tapi sementara tu saya nak view sekejap ya. Okay, so sementara kita nak saya nak share dengan anda benda-benda apa yang saya nak share dengan anda ni. So siapa yang tengah follow saya punya sesi live ni, boleh dulu tekan button share dekat bawah. So saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Kiranya anda dapat berjaya bantu saya untuk tekan button share supaya lebih ramai lagi dapat info, dapat maklumat. Okay. So okey ke okey? So malam ni macam mana? So anda dah tunaikan sunat tarawih dan sebagainya? Okay. So Alhamdulillah. Okay. So tadi tadi korang semua, anda semua buka puasa ke apa ni? Okay. Saja je. Okay. So malam ni saya nak share dengan anda satu OPR turun lagi. Okay, so apa yang terjadi sebenarnya bila OPR turun lagi? OPR ni apa? Okay, OPR ni apa? OPR. Okay, so OPR ni overnight rate yang di bawah pihak bank negara. So dia kawal untuk remove rate. Tapi bukanlah dia mengawal semua, dia bukanlah menentukan setiap bank tu berapa BR masing-masing. Tak, dia lebih kepada untuk mengawal ekonomi. Okay, so nak tengok siapa yang tengah follow sehingga sesi live ni boleh komen sikit, komen OPR. Best ke best ni. Sebab malam ni saya nak share dengan anda, walaupun dah lewat malam, tapi saya sebelum lewat lagi, mungkin masih ramai lagi yang tengah tengok TV, mungkin dengan ramai lagi yang tengah makan more kat rumah sendiri. Okay. So apa yang saya nak share dengan anda sekarang ni, apa kesan pada kita? Apa kesan kepada kita sebagai pengguna, sebagai pelanggan, sebagai customer kepada bank? Sebab bila OPR turun dan turun dan turun. Sebab saya tak nak kupas isu ini terhadap inflasi, apa yang berlaku pada inflasi. Saya tak share, saya tak nak kongsi dengan anda apa kesan negatif yang lain. Tak, saya cuma lebih kepada nak kongsi dengan anda malam ni adalah bila OPR turun, apa yang berlaku kepada pihak bank dan apa yang berlaku kepada kita punya pinjaman. Itu je saya punya point malam ni. Tak panjang tuan-tuan. Tapi benda yang saya nak sampaikan ni mesti ramai tertanya-tanya. So kalau ada perasan, saya ada buat satu macam ada berita belakang bawah tu kan. Okay. So dekat bawah tu saya ada tuliskan OPR turun 2.5% kepada 2%. Banyak tuan-tuan, 2.5% kepada 2%. Okay, and then kalau kata anda perasan kat bawah tu saya ada nyatakan beberapa bank. Saya tak sempat nak tulis semua bank. So at least saya ada nyatakan a few bank yang mana ramai orang guna. So antaranya CIMB yang mana base rate dia setakat 11 Mac. Okay, 11 Mac ni kira sebelum PKP lah. Sebelum PKP. So pada waktu tu pun dah berapa dah? 3 point saya pun tak ingat. Saya tunggu dah lalu balik. 3.35%. So itu adalah BR. Sebab kalau tuan-tuan faham pada LO, letter offer yang tuan-tuan dapat, yang anda dapat. Okay, so BR plus effective rate plus spread rate, baru dia akan jadi effective rate. So maknanya mana yang anda bayar loan sekarang, dia adalah effective rate. So maknanya BR tadi tu dia akan ada naik turun, tapi spread rate tadi tu dia akan tetap dekat situ, tak berubah-ubah. Katakanlah pada waktu dan ketika anda apply loan, you punya spread rate adalah 1%. Contoh, saya ambil contoh 1%. So maknanya bila BR tu ada kenaikan atau penurunan, so dia akan efek dan akan jadi effective rate yang berbeza. Tapi setakat sekarang kebanyakannya dia punya trend adalah menurun. Okey ke okey? So maknanya kalau masa you all ambil loan dengan pihak bank, CIMB contoh, pada waktu mula-mula dulu mungkin masa tu BR 4%. Tambah 1 dah jadi 5%. So pada waktu tu pihak bank akan buat dia punya financing, dia punya loan rate adalah 5%. So bila rate pada 5%,
So you kira lah berapa monthly installment you untuk 5% tu. Ha, tapi tapi sebabkan BR ni dia implement BR ni uh, akan berlaku penaikan dan penurunan setiap 3 bulan sekali ya tuan-tuan. 3 bulan sekali akan berlaku penaikan atau penurunan bergantung kepada OPR bank negara. So sekarang ni dia turun lagi. So katakanlah masa you all apply dulu adalah 4% yang saya bagi contoh tadi. So bila 4%, sekejap saya kira tengok kalau 4% plus dengan 1% maknanya dia jadi 5% tuan-tuan. Okay, 5% saya kira on the spot senang. So katakanlah anda semua buat financing lebih kurang harga rumah 200,000. 200,000 rate 5% dan tempoh 35 tahun. So bermakna financing anda monthly installment dia pada waktu tersebut adalah sebanyak RM1,009.38. Boleh nampak ke boleh nampak ni? So saya nak share sikit. Boleh nampak ke boleh nampak? Saya harap anda nampak. So RM1,009 ataupun RM1,010. So pada waktu 5%. Okey, katakanlah sekarang ni lepas daripada BR tadi tu dia turun kepada 3.5%. Jadi spread rate anda tadi adalah 1% dan dia akan fix dekat situ, tak akan berubah tuan-tuan. So spread ni akan tetap dekat situ. So maknanya 3.5% BR tambah 1 dah jadi 4.5. So maknanya bayaran bulanan yang sepatutnya asal tadi saya ambil contoh pada harga rumah yang masih sama. Pada asalnya tadi RM1,010, so dia dah berubah menjadi nampak ke nampak? Menjadi dia keluar. Menjadi RM946. So dia ada berlaku perubahan dekat situ. Monthly installment dah berubah. So maknanya sekarang ni bila BR tu semakin menurun, you punya monthly installment pun akan ada perubahan. Faham ke faham? So maknanya bila semakin banyak BR tu turun, semakin rendahlah monthly installment untuk kita bayar. So bila monthly installment semakin rendah, so waktu tu adalah lebihan tunai yang kita akan dapat. Betul ke betul? So maknanya contoh pada waktu dulu mungkin you bayar RM1,000 sebulan. Tapi disebabkan BR dah berlaku penurunan. So apa efek pada kita sebagai pengguna? So rate pada waktu tu monthly installment pada kita mungkin dah berubah jadi RM950. So maknanya kita ada ekstra RM50 untuk kita nak simpan ataupun nak belanja. So itu yang sebenarnya berlaku kepada kita sebagai pengguna yang mana dah ada financing. Okay? So itu yang pertama. So sekarang ni tapi itu efek pada financing lah. Okay? So saya akan kongsi dengan anda malam ni dua efek. Yang pertama pada financing, satu lagi pada simpanan. Okay. So pada financing pula dia ada dua benda yang akan terlibat. Akan ada dua benda terlibat. Satu pertama orang yang dah apply financing yang dah lama. So maknanya tadi yang saya kongsikan dulu dia punya financing mungkin monthly installment mungkin RM1,000 sebulan. Tapi disebabkan berlaku penurunan kepada BR, so you punya monthly installment pun akan menurun. So nanti pihak bank pun akan hantarlah SMS. So monthly installment anda akan berubah daripada berapa kepada berapa. Sebab iaitu biasanya saya pun dapat SMS tu. So saya boleh cakap kita akan dapat SMS. Ataupun dia akan hantar surat. Tapi sekarang ni pihak bank pun dah banyak guna paperless. So dia dah jarang dah nak hantar surat-surat ni. Okay. So itu benda yang pertama. So maknanya monthly installment you ada berlaku perubahan, penurunan dan you ada extra cash. Okay ke? Okay macam tu. Okay. So itu yang pertama. So maknanya sekarang ni apa pula yang terjadi kepada orang yang belum lagi apply loan rumah? So katakanlah sekarang ni dia memang tengah terfikir dia nak apply loan rumah. So siapa yang tengah follow saya punya live ni? You all dah tekan ke belum? Dah tekan ke dah tekan button share kat bawah tu? Sebab saya nak kongsikan topik ni bukan selalu terjadi. Sebab bila terjadi baru saya buat sesi live khas. Nama pun sesi live khas. Okay, so cuba you all tekan button share dekat bawah tu supaya lebih ramai lagi dapat info dan maklumat. So siapa yang dah tekan button share tu saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Okay, sebab itu adalah salah satu kaedah, satu jalan untuk kita nak sedekah. Okay, so itu yang pertama. So kalau kata rasa okey tu okey saya punya perkongsian ni, cuba bagi love sikit. Okay, so itu yang saya kongsikan berkenaan dengan apa yang jadi pada you punya loan. Okey, katakanlah sekarang ni you baru nak apply financing. You baru terasa macam I nak beli rumah.
Okay, so pada waktu ni sebabkan dah dengan moratorium, you ada extra cash, you ada simpanan, sebabkan bayaran bulanan you banyak benda yang tak payah nak bayar, so you ada extra. So bila you ada extra, okay, so pada waktu tersebut, you nak apply beli rumah. Okay, sekarang ni you nak apply beli rumah. So, apa yang terjadi sekarang ni adalah bila you apply beli rumah, monthly installment dah semakin menurun. Rate semakin menurun. So bila rate semakin menurun, you punya spread tu pun akan menurun. Dan saya pun jadi maklumkan oleh kawan-kawan saya dekat kerja bank, so dia cakap rate dah boleh turun sampai 4%. Cuba you all tengok, cuba you calculate. Katakanlah kita ambil contoh daripada pihak Maybank. Maybank sekarang adalah 2.5%. Okay, katakanlah 2.5%, dia tambah dia punya spread dia 1.5. 2.5 tambah 1.5 dah jadi berapa tuan-tuan? Okay, dah jadi berapa? Dah jadi 4%. So sekarang ni sama ke sama dengan loan government? Sama ke sama dengan LPPSA? 4%. So siapa nak bagi you financing 4%? Kalau harga rumah 200,000 untuk 4%, berapa monthly installment? Okay, berbanding dulu ada yang apply 6%, 5.5%. Okay, so sekarang ni you senang-senang dapat financing 4%. So maknanya bila you punya monthly installment tu berkurang, so kebarangkalian pada waktu you apply loan, mungkin you tak layak sebabkan rate terlalu tinggi, menyebabkan monthly installment tu pun akan tinggi. You nampak pemboleh ubah dia, bila rate tu tinggi, monthly installment pun akan tinggi. Tapi bila rate tu rendah, so monthly installment pun akan rendah. Tapi apa yang efek pada monthly installment ni? Monthly installment ni akan efek pada you punya DSR. Sebab DSR ni kalau kata dah ngam-ngam, sebab ni saya cakap bahasa banking lah. Bila dia dah ngam-ngam sampai paras hidung, so biasanya pihak bank tak akan bagi lepas loan tu. So bila you punya financing, you punya DSR dah ngam-ngam, itu tak best. So bila rate tadi dah menurun, rate dah turun, monthly semua pun dah jadi turun. Betul ke betul? Okay, so dah jadi turun, monthly installment turun, so DSR pun akan efek. So DSR you all pun akan turun. Instead of maybe DSR bank dia tengok 70%, pada kadar 70%, okay. So because of you punya monthly semua pun dah turun, DSR you mungkin dah jadi 65%. So itu dah memberi keselesaan kepada pihak bank untuk bagi pinjaman, untuk bagi pembiayaan. Okay. So itu salah satu benda yang best, untuk bila kita apply loan pada waktu sekarang ni. Bila rate dah turun, so monthly installment pun turun. So waktu sekarang ni waktu yang paling best untuk kita grab beli rumah. Okay, faham ke faham ni? Itu point yang kedua yang saya nak share dengan anda malam ni berkenaan dengan financing. Okay. So siapa yang tapi kalau kita cakap berkenaan dengan pelaburan, okay, pelaburan contohnya dalam FD, contohnya dalam saving account bukan account pelaburan tuan-tuan. Okay, kena faham tu, saving account bukanlah account pelaburan. Tapi kalau siapa yang melabur dalam FD dan sebagainya, so dia akan memberi kesan sedikit sebab berlaku penurunan kepada OPR tadi ni. Tapi saya tak dapat nak ulas lebih lanjut benda tu. Sebab setiap bank dia ada dia punya strength dia. Sebab yang saya dapat ulas ialah berkenaan dengan monthly installment anda, apa yang berlaku. Okay. So terima kasih kepada siapa yang tengah follow saya punya sesi live malam ni. So alhamdulillah. So sekarang ni anda semua mungkin dah lepas tarawih, dah tengah relax-relax, makan moreh. Okay. Walaupun tak dapat nak moreh dekat masjid, so dekat rumah pun mungkin tadi daripada berbuka puasa tadi masih ada lagi baki-baki dia. Bolehlah nak moreh sendiri dengan keluarga dan sebagainya. Okay. So sambil-sambil tengah moreh tu boleh follow, boleh tengok saya punya live sebab saya nak share dengan anda ni berkenaan dengan OPR. So adakah ini satu peluang ataupun satu ruang? Sebab peluang yang datang ni tak selalunya datang. Sebab OPR ni anda kena faham sebab dia akan sentiasa berubah-ubah. Dia macam apa saya cakap, dia macam angin. So dia akan berubah-ubah. Salah satu faktor yang menyebabkan dia berlaku penurunan adalah because of dia nak mengawal ekonomi. So sekarang ni bila OPR tu semakin menurun, so secara tak langsung monthly installment kita punya loan semua akan menurun. Betul ke betul? Okay. So macam tadi saya cakap, katakanlah you dah ada rumah, contoh you dah ada financing rumah,
So rate you dah turun daripada dulu 1000 sekarang dah jadi 950. You ada extra RM50. Alah, RM50 dia banyak mana sangat. Betul? Tapi itu di mata anda sebab RM50 tu untuk seorang. Rakyat Malaysia ada berapa tuan-tuan? Berapa ramai rakyat Malaysia yang ada financing dengan pihak bank? Okey? Berapa ramai? So katakanlah rakyat Malaysia total 32 juta. Saya tak ambil semua, saya ambil separuh, 15 juta sahaja yang ada financing dengan pihak bank. So katakanlah seorang tu dah RM50. 15 juta dah ada berapa ekstra? Okey? So katakanlah ekstra RM50 tu, confirm dah you all akan beli barangnya. Sebab mana yang bijak dia akan simpan ekstra tu. So dia tak bayar-bayar, oh aku ada ekstra. Sebab ni setiap bulan aku bayar 1000 tapi aku bayar bulan ni 950. So aku ada ekstra RM50. Tapi nak simpan lah RM50 tu. Okey lah. Ada yang setengah tu akan belanjakan RM50 tu sebab dah ada ekstra. Tambahan pula sekarang dapat moratorium. You all bukan kena bayar pun bulan-bulan. Okay? Lepas tu yang lainnya ada juga yang dia kata tak apa, aku nak bayar juga. Sebab bayaran bulanan sebulan 1000 memang dah biasa dengan 1000 sebulan. Tapi disebabkan dapat BR dia turun, dia nak bayar juga 1000 sebulan. Padahal dia punya monthly installment dah jadi 950. Boleh ke boleh bayar macam tu? Okay, cuba komen sikit. Boleh ke boleh bayar macam tu? Kalau kata you punya monthly installment dah turun kepada 950, tapi disebabkan you tetap nak bayar juga 1000 sebulan, boleh ke boleh? So jawapan dia, boleh. Tak ada masalah. Okay. So apa akan jadi pada duit yang lebih RM1000 tu? So dia akan jadi dalam akaun financing anda, dia akan duduk dekat dalam satu kantung, dia akan simpan dekat situ. So maknanya nanti bila you nak pakai balik benda tu, pun boleh. Tapi bukan boleh pakai untuk masuk dalam poket So ni baju Melayu ada poket kat atas. Okay. So bukan boleh masuk dalam poket. Thank you Efi Abdullah kata boleh. Memang betul. Memang betul. Kita boleh bayar ekstra, tak ada masalah. Bank tak marah kita bayar ekstra. Yang bank marah sekarang kita bayar tak cukup. So monthly installment 950, you bayar 949. Dia tu dia marah. Walaupun RM1. Sebab pihak bank memang kalau kata yang mana yang buat sistem auto debit ataupun sistem SI, standing instruction. Benda tu dia kalau kata you punya monthly installment adalah 950, dalam account you ada 949, dia akan dikira tertunggak. Sebab pihak bank tak boleh nak tarik duit tu. Walaupun tak cukup RM1. Sebenarnya tak payah cakap tak cukup RM1, tak cukup 10 sen pun dah tak boleh tarik lah. So bank marah kalau kata duit tak cukup. Tapi kalau duit terlebih, dia tak marah. So maknanya kalau kata you punya monthly installment 950, you nak bayar 1000, go on. Tak ada masalah. So 50 tu tadi akan jadi duduk dalam satu account. Allahu Rabbi, saya tak berapa nak ingat nama account tu. Nanti saya ingat saya akan beritahu. Okay. So dah duduk dalam satu account. So account tu dia akan jadi, dia akan duduk dekat situ. So cuma berbezanya bila you buat Islamic finance dengan loan konvensional, dia ada beza bila you bayar terlebih. Walaupun you bayar ekstra RM50, walaupun anda bayar ekstra RM50, so dia terlebih RM50 tu pun, katakanlah tiap-tiap bulan terlebih RM50 you bayar. So setahun dah berapa? Betul? Setahun dah lebih kurang dalam 600. Betul? Okay? So 600 tu apa nak buat? So belum lagi cukup untuk satu bulan monthly installment. Okay, saya dah ingat. Dia duduk dalam account advance payment. Okay, advance account. So dia duduk dalam account tu, so pihak bank dia takkan kacau duit tu. Sebab you dah bayar terlebih. Melainkan you bayar tak cukup. Okay, tapi walaupun tak cukup, kalau takat bayar RM50 sebulan, tapi monthly installment you adalah 1000, at the end pada bulan yang ke-12 baru ada 600, so masih tak cukup lagi lah. Betul ke betul? Okay, lainlah kalau you bayar setiap bulan 1,500, tapi monthly installment you adalah 1000, so maknanya ada 500 lebih. So dia akan jadi duduk dalam advance account tu. So maknanya daripada situ you still boleh ambil balik duit tu. So itu you kena tanya dengan pihak bank. Sebab kalau anda semua ada follow sesi live yang sebelum ni saya ada kongsikan, antara benda power nak kena minta dengan banker ni adalah benda yang pelik sikit nama dia. Nama dia product disclosure sheet. Cuba minta dengan banker masa apply loan. Sebab tak ramai banker nak bagi benda tu. Okay? So, cuba minta benda tu, you akan nampak apa jadi kalau kata saya bayar terlebih advance payment, apa jadi kalau saya bayar terkurang, apa jadi kalau saya nak settle awal loan. Best ke best, banyak benda saya nak share sebenarnya.
Okay, so cuma pada malam ni saya nak kongsikan dengan anda apa jadi kepada you punya loan, apa jadi kepada kita punya financing, sebab saya sendiri pun sebagai pengguna, sebagai pelanggan, sebagai customer pada pihak bank. Okay, semua kebanyakan orang memang ada loan dengan pihak bank. Dia kalau tak ada loan dia memang kaya. Okay, tapi sebenarnya orang yang kaya adalah menggunakan duit orang lain untuk menjadi lebih kaya. Faham ke faham? Saya ulang balik. Orang yang kaya sebenarnya menggunakan duit orang lain untuk menjadi lebih kaya. Ataupun kita panggil using others people money. Sebab saya cakap macam tu, sebab kalau betul-betul kita kaya, kita beli rumah cash sebenarnya tak bijak. Sebab sebenarnya kita kena buat financing. Tapi sebab saya tak nak bincang isu riba. Sebab pihak bank sendiri pun dah ada Islamic finance dengan conventional loan. So itu terpulang pada anda. Tapi kalau memang betul-betul anda tak nak terlibat dengan langsung bank, dia memang ada duit cash in hand, dia nak beli rumah cash, go ahead, tak ada masalah. Okay? Tapi untuk menjadi lebih kaya, so you boleh guna others people money untuk menambah you punya asset. Sebab tu ramai orang kaya sebenarnya dia punya loan memang sangat-sangat banyak. Kalau kita nak urus orang kaya punya loan ni, ya Rabbi, saya dah pernah tengok dah, memang saya pun rasa macam macam mana dia boleh urus. Okay? Tapi disebabkan memang dia betul-betul terurus, so tak ada masalah. Okay? So terima kasih pada malam ni ramai yang tengah follow saya live ni. Antaranya yang saya nampak Ikram, Hai Ikram, Arbandel, Muhammad Firdaus, okay? Nur Adila. Okay? So apa sebenarnya yang penting selain daripada OPR ni turun kepada kita punya monthly installment berubah daripada tinggi kepada rendah. So siapa yang nak grab untuk beli rumah, untuk buat financing, ini adalah waktu yang sesuai. Sebab dia punya monthly installment tu akan jadi rendah dan rate tu sangat-sangat rendah. Sebab cuba bayangkan dia punya effective rate boleh cecah 4% tuan-tuan. 4%, siapa nak bagi 4%? Okey, sebab sebelum ni pun kebiasaannya kita dengar banyak yang customer yang saya bantu, pelanggan-pelanggan yang saya bantu beli rumah. Okey, so kebanyakan rate dia orang ni di bawah 5%. Paling mahal yang saya pernah dapat satu customer ni, dia punya loan rate dia adalah 5.5%. Cuba bayangkan tuan-tuan, 5.5%, 5.5%. Sekarang ni bank boleh offer sampai tahap 4%. Takkan tak nak grab lagi. 1.5% banyak tau. Tak apalah, you cuba calculate. Okay, you cuba kira sendiri tengok. Sebab saya punya point adalah saya cadangkan anda untuk download financial calculator. Benda tu ada dalam App Store. Kalau siapa guna iOS, iOS untuk yang iPhone, dia panggil financial calculator juga. So boleh download juga dekat situ. So boleh kira-kira dekat situ berapa harga rumah kalau aku beli 300,000, rate 4%. 35 tahun, berapa bayaran bulanan dia? Kalau compare dulu, aku beli rumah 5%. Tinggi ke? So, maksudnya sekarang ni ada dua benda yang best. Yang pertamanya adalah monthly installment kita akan ada perubahan, dan juga kita punya, kalau siapa yang baru nak apply financing, so waktu sekarang ni waktu yang paling best. Sebab dia punya rate dah menurun. Okay, so okay ke okay? Apa yang saya sampaikan malam ni, dapat ke dapat? Okay, so sebelum saya nak akhirkan saya punya sesi live malam ni, sebab sekarang pun dah dekat pukul 11. Okay, so saya, kalau anda perasan dekat bawah tu yang lalu lalang kat depan mata anda tu, ada satu tu adalah berkenaan dengan untuk join FB group saya, iaitu nak beli rumah. Sebab pada saya open pada siapa yang tak pernah beli rumah lagi ataupun dah pernah beli rumah tapi nak tambah rumah lagi. Okay, so boleh join group tu. So join group tu, tujuan join group tu adalah dia nak beli rumah. Dia rasa dia nak tambah lagi rumah. Dia ada lagi benda nak tambah. Setakat, sebab saya akan kongsikan dalam tu bukanlah setakat nak beli rumah. Bukan setakat nak beli rumah ya. Lebih daripada tu. Sebab apa yang saya nak share lagi dalam grup tu berkenaan dengan macam mana you nak lindung you punya rumah. Macam mana you nak buat you punya financial sangat power. Okay. Okay ke okay? So benda ni, so sekarang ni, so benda ni free of charge. Group tu free, tak ada bayaran apa-apa. So siapa yang belum join boleh join group nak beli rumah. So siapa yang dah join, nanti kita akan jumpa dalam sesi live. Saya akan share dengan anda
Saya akan start mula share dengan anda lepas ni. Okay. So sampai sini dulu untuk malam ni. Saya rasa apa yang saya sampaikan ni at least saya tak minta banyak. Dia punya yuran dia adalah just tekan button share dekat bawah supaya lebih ramai lagi dapat info, dapat maklumat berkenaan dengan apa yang saya share dengan anda ni. Semoga pahala kita sama-sama kita dapat pahala dan juga berpanjangan, dan supaya Allah boleh panjang-panjangkan pahala kita bersama-sama. So tak susah pun tuan-tuan, just tekan button share dekat situ. Sebab saya tak ada tabung nak bagi kat anda. Okay, sebab saya cakap pasal tabung ni, sebab saya ada kongsi kan semalam, 2 hari lepas saya rasa, berkenaan dengan antara S yang membuatkan kita boleh berubah hidup. Antaranya adalah sedekah. Sebab terutamanya pada bulan puasa ni kita banyakkan sedekah, dan juga dalam bulan puasa ni pula kita tak boleh nak pergi ke masjid dan tak ada pula bazar Ramadan. So kita tak jumpa lah tabung. Tapi tak salah, you all boleh wujudkan satu tabung dalam rumah, tabung subuh. Sebab pesan guru saya, pesan mentor saya, dia kata wujudkan satu tabung dekat dalam rumah, tabung subuh. So maknanya setiap kali subuh you simpan duit dalam tu, you letak duit dalam tu. So bila sampai satu masa you boleh pecah, janganlah pecahkan tabung tu. Okay, you boleh buka tabung tu, you kumpul duit tu dan you boleh pergi bagi dekat sesiapa yang you rasa sangat memerlukan pada waktu tu. Okay, so thank you Rosli Hassan. Okay, terima kasih perkongsian yang baik. Saya tunggu next live. InsyaAllah nanti semoga diberi kesihatan untuk saya terus berkongsi dengan anda semua. Saya berharap saya punya sesi live ni memberi makna kepada anda. At least saya punya suara tu jelas, and then saya punya gambar pun jelas. Saya berharap sangat sebab saya tengok saya punya live, saya nampak saya punya kamera ni jelas. Tapi saya takut gambar ni tak berapa jelas. So kalau tak jelas memang tak best lah. Okay. So kalau tak jelas nanti you all boleh bagi tahu dekat saya gambar tak jelas, atau boleh komen kat situ gambar ataupun suara jelas ke tak jelas, supaya saya boleh perbaiki dia nanti. At least bila kita nampak muka ke muka ni nampak best sikit. Okay. Sebab pada waktu tu PKP ni kita bukan boleh pergi mana. So at least kita boleh share info, share maklumat, sharing. Sharing is caring. Okay, so sampai sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah selamat. Mungkin ada yang nak bersambung untuk bertadarus. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.